Baik, kita sambung kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Saya bacakan yang Rumi muka surat 197. Yang Jawi muka surat 100 lebih 105 105. Baik. Dan setengah daripada adab-adab berdoa. Doa ada adabnya. Ni bab tasawuf, bab akhlak, adab-adab. Jadi ini bab pada menyatakan adab berdoa. Dan setengah daripada adab berdoa mendahulukan taubat. Maka taubat tu macam mana? Senang je ustaz, kita sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat taubat itu salah satu sembahyang sunat. Yang namanya taubat ni ada 3 rukun. Dalam kitab Syiarus Salikin ada, dalam kitab Aqidatun Najin pun ada, iaitu 3 rukun taubat. Pertama, menyesal. Kalau dia kata dia dah bertaubat tapi tak ada perasaan menyesal, malah dia suka, malah cerita dekat anak cucu cicit, atuk dulu kau nak tahu, lagi setan daripada setan. Contoh, na'udzubillah min dzalik. Kau cuma gini-gini aja, atuk lagi dulu. Kalau nak ceritalah, ada unsur bangga dekat situ. Tak ada perasaan menyesal, ataupun tak ada perasaan insaf lah. Tak ada menyesal, tak sah taubatnya. Pasal apa? Rukun taubat yang pertama tu tak ada. Yang kedua, rukun taubatnya meninggalkan dosa ketika dia sedang bertaubat. Kalau dia nak bertaubat daripada minum arak, tak boleh masa dia nak bertaubat tu haus, nak bertaubat, nak bercakap dengan Allah Ta'ala, haus, minum arak. Ya Allah, aku nak bertaubat dan minum arak. Guk. Tak boleh. Tak boleh ketika nak taubat tu. Contoh, nak taubat daripada minum arak, minum arak. Ataupun nak taubat dengan mencuri, tengah mencuri ni, tak sah juga taubatnya. Kena tinggalkan dulu dosa besar tersebut. Contoh lain yang biasanya kita tak sedar benda tu dosa, meninggalkan sembahyang fardu. Meninggalkan sembahyang fardu subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, itu perkara wajib. Tinggal berdosa besar. Jadi nak bertaubat, aku nak taubat lah. Sedang kata nak bertaubat tu, Maghrib dah nak habis, tak sembahyang lagi. Contohlah. Jadi tak sah taubatnya, cuma cakap saja. Jadi kena ada meninggalkan dosa ketika sedang bertaubat. Dosa yang dia nak taubat tu lah. Kalau contohnya dia nak bertaubat daripada mencuri, tapi yang dia sedang buat minum arak, itu taubat mencuri dia tu sahlah, diterima. Tapi taubat minum arak tak sah. Senang kita jangan buat dosa lah ketika tu, senang. Yang ketiga, mesti berazam, berniat tak nak buat lagi. Bukan berjanji. Berjanji tu nazar. Berjanji dengan Allah Ta'ala itu wajib ditunaikan. Berniat, berazam, bersungguh-sungguh untuk tak nak mengulangi taubat tersebut. Dia berniat, berjanji, bukan berjanji, berniat, berazam. Andai kata dia dah berniat, dah berazam sungguh-sungguh, baru lepas taubat ni minum arak lagi. Baru lepas taubat mencuri, curi lagi. Baru lepas taubat tak nak meninggalkan sembahyang, Isyak pula dia tinggal. Tak nak tengok JDT vs versus apa hari ni? Tak ingat JDT vs apa? Versus ni Selangor kalau silap, ya? Tengok. Nantilah lepas habis perlawanan lah, tengok. Dah habis perlawanan dah ngantuk. Nantilah sebelum subuh. Kita kan Isyak kan sampai sebelum subuh. Betul lah tu. Tapi masalahnya awak bangun ke tidak? Maka esok hari
hari Sabtu tak kerja, maka bila tak kerja bangun lambat, subuh pun tak, isyak pun tidak, tak boleh. Bukan tak boleh, maknanya dia bertaubat daripada meninggalkan sembahyang maghrib, asar, zuhur, subuh tu yang ke belakang tu, sebelum dia taubat tu sah taubatnya, tapi tak cukup selagi dia belum qada. Kalau buat dosa sembahyang, dia 4 rukunnya, tambah lagi 1 qada sembahyangnya. Jadi yang isyak tadi tak dikira, maknanya dosa lain, dosa baru. Kalau minum arak tadi baru lepas taubat, dah menyesal minum arak, tak buat minum arak ketika bertaubat, berazam berniat tak nak minum arak lagi, dah selesai dah taubatnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. 3 rukun taubat dah selesai, betul-betul lepas selesai dia togak lagi arak, itu dosa baharu. Dosa yang lama sudah bertaubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubatnya. Dalam kitab Faridatul Faraid ditambahkan, bagaimana kalau satu orang lepas taubat buat dosa lagi, lepas buat dosa taubat lagi, lepas taubat buat dosa lagi, lepas buat dosa taubat lagi, lepas taubat buat, tak berhenti-henti sampai nak meninggal dunia. Jadi macam mana? Kata ulama, sebagaimana kamu tak putus asa buat dosa, jangan putus asa bertaubat. Ya tak? Habis ni last ni macam mana ni nanti? Mana kita tahu, mana saya tahu. Kalau boleh jangan buatlah dosa. Tapi andai kata saya ni, ya Allah Ustaz, tiap-tiap hari saya taubat Ustaz, tapi esok buat lagi. Bukan kata esok, lepas taubat tu buat lagi. Jadi jawapannya orang macam ni, kata ulama, sebagaimana awak tak putus asa buat dosa, jangan putus asa bertaubat. Penatlah, saya dah taubat buat dosa ringan, bagus. Kalau jangan sampai penatlah bertaubat, jangan. Biar penatlah buat dosa, jangan penatlah bertaubat. Baik, jadi itu dosa kalau meninggalkan sembahyang, maka wajib diqada. Selagi tak diqada, rukun yang keempat ni, mengqada sembahyang, maka tak sah lagi taubatnya. Banyak ustaz, bila nak settle saya punya taubat? Niat dulu, mudah-mudahan kalau meninggal dunia, baru lepas niat tak sempat qada, meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Macam bayar hutang PTN, berapa boleh bayar? Maksudnya tak boleh bayar? Tak boleh. Paling last bayar berapa? Boleh 50 boleh? Boleh, tak kisah 50, tapi 50 tahun lah habis. Awak ambil apa dulu kemarin? Sastra ke sains? Kalau sastra, macam saya kemarin 20,500 berapa ya? Lupalah. Kalau tak silap lah 19,500. 19,500. Kalau sains lebih lagi, 21 ke 22,000. Bayar je lah RM50 sebulan. Kira je lah berapa bila nak habis tu. Tak masuk interest lagi kan. Yang penting bayar. Kalau apa orang apa nama ni, ada masalah kewangan macam PKP ni kan, pergi AKPK. Tu kan AKPK. Jadi AKPK dia akan suruh jelaskanlah berapa banyak hutang yang awak ada. Kalau kad kredit ke hutang apa nak, wah ustaz ni nak cerita kitab ke nak cerita AKPK ni pengalaman lah. Nak cerita hutang dengan manusia wajib bayar, hutang dengan Allah Ta'ala pun lebih-lebih lagi wajib dibayar. Jadi AKPK akan slot out dengan bank yang kita hutang tu. Kalau biasa sepatutnya bulanan bayar hutang RM1,000, dia minta dikurangkan sekecil-kecil yang boleh. Tapi syarat, jangan tertinggal walau 1 hari. Katalah tolak gaji 1 bulan, jangan tak ada dalam akaun tu 1 bulan. Tak ada, patah balik bayar asal RM1,000 sebulan. Ganti balik sebanyak mana awak bayar dengan KPK tadi setahun, tu ganti balik dengan bunga-bunganya sekali. Terus Ustaz macam mana Ustaz tahu? Saya dah buat. Ustaz saya KPK masuk. Alah, tak payah nak malu lah. Dulu gaji dulu RM9,000.
Diberhentikan swasta, bila-bila saja boleh diberhentikan. Berhentikan aja. Kau rumah 2. Rumah 2 beli, bukan sewa. Jadi macam mana tu kontang-kanting. Kalau rumah, kereta, KPK nasihat apa, ini lelong je. Dia tak akan tolong. Pasal apa? Dia ada aset tu, lelong je. Lelong ni sama ada untung kalau dia bank lelong, ada orang bida, harga tinggi daripada harga yang bank nak lelong asal tu. Tu lebih tu dia bagi kita. Tapi kalau lelong yang bida seorang aja. Dia tak war-warkan sangat lelong ni. Wah, diwar-warkan. Bagus juga diwar-warkan, bagus juga kan. Tapi biasa kena pandai cari sendiri. Jadi kalau harga yang ditawarkan tu rendah, mungkin kita tanggung hutang daripada harga asal rumah atau kereta tu lah. Berhutang juga tapi dah kecil lah. Tu cara penyelesaian hutang. Mesti bayar. Nak cerita mesti bayar. Hutang dengan manusia je dikejar. Alamat tukar, penjamin kena. Nombor telefon tukar. Nombor telefon tukar tak tahulah macam mana dia jejak kan. Tapi maknanya dijejak juga. Baik, itu hutang dengan makhluk. Dikejar. Hutang dengan Allah Ta'ala lebih-lebih lagi. Sembahyang ni kalau tinggalkan tanpa uzur, wajib diqada. Itu kira hutang dengan Allah Ta'ala. Jadi nak taubat daripada meninggalkan sembahyang, wajib qada sembahyang. Susah nak kira tak berapa. Saya pun tak tahu. Kadang satu hari tu berapa banyak yang saya tinggal. Kadang 1, kadang 2. Alah, kira tinggal semualah, senang. Biar lebih yang kurang, tak? Daripada balik, kalau balik jangan tarikh lahir. Lebih pula daripada tarikh lahir tu. Wajib sembahyang sejak balik. Umur balik biasa 13. Saya 12. 12 tambahlah 12. Awal sangat awal balik. Macam membalikkan diri sendiri je. 13 tahun biasanya. 13. Lelaki, yang perempuan 9 tahun. Sampai umur berapa yang awak betul-betul cukup sembahyang 5 waktu. Kalau tinggal pun qada balik hari tu juga. Tak? Kalau ni kira hari ni je lah, senang. Hari ni je lah kiranya. Hari ni Ustaz berapa umur sekarang? 60 Ustaz. 60 katalah 63, senang nak kira. Tolak 13 tahun, 50 tahun. Qada lah 50 tahun. Masanya tak ada masa haram. Wajib menggunakan seluruh masa 24 jam kecuali tidur, kecuali mencari nafkah, kecuali berbelanja, makan, minum, qada hajat, perkara-perkara wajib yang lain. Selain waktu tu semua wajib mengqada sembahyang. Catatlah, dicatat, tulis. Berapa yang dah bayar, catat. Baik, sambung. Banyak kali dah sebut benda ni. Banyak kali. Ulang lagi, tak apa, ulang lagi. Baik. Jadi salah satu adab berdoa iaitu mendahulukan taubat dan mengaku dengan kesalahannya. Kalau kesalahan dengan manusia pula, wajib pulangkan semula apa yang diambil ataupun dicuri. Kalau duit, kalau bukan duit, kena minta maaf. Ustaz, saya kalau minta maaf Ustaz, kali itulah hari terakhir saya di dunia. Contohnya besar sangat dia punya kesalahannya tu. Jadi kalau macam tu, ataupun orang yang saya curi tu, ataupun orang yang saya buat jahat tu Ustaz dah meninggal dunia, jadi caranya kita istighfar untuk dia. Macam mana caranya? Astaghfirullahalazim. Sama Ustaz? Sama, tapi kita niatkan istighfar tu untuk si fulan bin fulan. Si fulan bin fulan. Baik, tak ingat Ustaz nama dia? Wah, dah lama sangat ni. Ingat muka dia? Ingat muka. Ya Allah, aku hadiahkan pahala istighfar pada dia. Bayangkan muka dia. Ataupun kita pun tak tahu dengan siapa kita ada buat dosa. Maklumlah, bawa kereta, tak? Biasa bawa kereta lah. Bawa kereta, laju sangat pun bahaya, perlahan sangat pun bahaya. Laju sangat kan cocok orang.
Lambat betul. Sabar je lah, ya tak? Kalau masa belajar undang-undang kemarin nak motong orang, angkat lampu sikit tik kan, mana ada orang nak layan kat lampu. Lantak engkau lah kata kan di depan. Jadi mencocok kan, bahaya. Orang tu jadi takut, ataupun potong kiri dan sebagainya lah. Biasa jalan raya lah kita tak perasan. Mulut kadang-kadang kita tak buat, kita tangan kaki tu memandu dengan berhemah, mulut tu pasal apa? Orang tu bukan dengar kan, macam-macam lah keluar. Macam-macam keluar. Kadang yang memandu tak ada apa-apa sangat, co-pilotnya tu lambat betul depan ni, keluarlah BODOH lah, apalah, SIAL, ya Allah, macam-macam. Kadang yang pilot ni tak ada apa-apa, yang co-pilot ni apa hal lebih-lebih sangat ni, ya tak? Itu semua dosa-dosa kering. Kenapa dosa kering? Tak pasal-pasal dapat dosa. Kita mencaci maki orang. Baik, kalau bawa slow sangat pun menghalang orang lain juga. Dah tahu slow tu lorong kiri dah, lorong kanan juga tak boleh lorong kiri banyak lubang. Aduh, macam-macam. Jadi macam mana? Padalah pertengahan, yang laju sangat, yang pelan sangat. Baik, itu contoh. Banyak lagi kena muhasabah diri daripada kita bangun tidur sampai tidur balik. Apa sahaja perbuatan dan perkataan kita dan hati kita, kalau ada benda tu dosa dengan orang lain, wajib kita minta maaf. Mana saya kenal Ustaz pandu depan tu. Jadi caranya macam mana? Masukkan dalam doa, Allahumma ghfir lil muallimin wa barik lahum, itu bukan, Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Doa minta ampun dosa kita dan dosa kedua ibu bapa kita. Tambah lagi, wali ashabil huquqi alaina, wali dan kepada ashabil huquqi, ashabi empunya, al-huquqi hak-hak, alaina ke atas kami. Orang yang kita ada buat dosa dengan dia lah, kita mintakan ampun. Tu siapa? Yang kita kutuk-kutuk tu, pemandu kat depan tu, kita mana kenal dia, ya tak? Itu cara untuk tambah. Ada dalam kitab Al-Jawharul Mahub, bab yang lepas-lepas sedap. Tambahkan. Kalau tak tahu bahasa Arabnya, tambahkan bahasa Melayu lah. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang aku ada buat dosa terhadap mereka. Baik, tambah. Barulah beradab. Kalau tak, kita berdoa dalam keadaan tidak beradab. Bila tak beradab, janganlah kita merungut, kenapa tak makbul doa aku ni, apalah dosa aku. Apalah dosa. Ceklah. Baik, mendahulukan taubat dan mengaku dengan kesalahannya dan ikhlas hati dan memulai dengan alhamdulillah, itu paling kurang, dan solawat Allahumma salli ala Muhammad paling kurang, dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling kurang bismillahirrahmanirrahim, paling kurang lagi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paling ringkas. Ringkas lagi lah, tak ada ringkas lagi dah. Itu adab lah. Adab. Kalau tak baca pun, kita terus baca doa, dikira doa juga. Tak baca pun dalam hati pun dikira doa juga. Tapi ini adab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, paling kurang. Dan disudahinya dengan dia, sama juga disudahi dengan pujian pada Allah dan juga selawat. Tu yang wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga adab. Dan dijadikan dia pada pertengahan doanya pula. Pada pertengahan doa pun selawat juga, puji Allah Ta'ala juga. Pertengahan. Kadang biasa imam biasa tak buat. Pasal lawak pun, kalau imam buat pun nanti gang berbunyi belakang. Mula-mula amin, lama-lama amin.
Lain macam aminnya. Kenapa? Panjang doanya. Apalah, jangan jadi macam tu, Mana ustaz? Bukan kat sini, tempat lain. Sini tak ada macam tu, tak adalah. Baik. Maka apabila berhimpun segala syaratnya dan adabnya, tak dapat tiada bahawa diperkenankan dia, insya-Allah. Cukup syarat, ada adab-adabnya, diperkenankan Allah Ta'ala. Kerana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, mohonlah doa kepadaku, nescaya aku perkenankan untuk kamu. Suratul Mu'min ayat 60. Dan lagi firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ujibu da'watad da'i idza da'an, sadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 186. Artinya lebih kurang, aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Ni janji Allah Ta'ala. Cuma cepat lambat di dunia atau di akhirat itu bergantung pada Allah Ta'ala sendirilah. Maka diperkenankan itu pada waktu menghendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila diperkenankan tu ikut Allah Ta'ala, ikut takdir Allah Ta'ala lah. Tiada pada waktu kita berkehendak, bukan waktu yang kita nak, waktu yang Allah Ta'ala nak. Ada kalanya dengan ain yang dituntut lagi bersegera. Kadang-kadang Allah Ta'ala kabulkan dengan perkara yang betul-betul apa yang kita minta dan segera. Dan ada kalanya ditakhirkan ni dilambatkan. Dia kerana hikmahnya, adalah kebaikan di sebaliknya, dilambatkan. Dan ada kalanya dengan yang lain daripada yang dituntutnya, sekira-kira ada pada yang lain itu terlebih maslahah, terlebih penting baginya. Kadang-kadang minta lain dapat lain, minta Mirafilza dapat sepupunya. Contoh. Contohlah, masih hangat lagi buat Mirafilza. Dapat yang lain, adalah kepentingan baginya tu, tak? Manalah tahu kan. Dari segi Mirafilza ada juling air sikit, sepupunya tak juling air. Contoh. Dan ada kalanya dengan ditolakkan daripadanya akan kejahatan dan balak hendak datang atasnya. Kadang-kadang kita doa lain, tapi Allah Ta'ala tolakkan balak atau kejahatan daripada doa kita tu. Dan ada kalanya dengan disimpankan pada akhir akan terlebih afdal baginya. Pada akhir tu sama ada akhir hayat ataupun di akhirat. Jadi doalah banyak-banyak. Ya tak? Serta bahawasanya memperkenankan itu dikaitkan dengan masyiah Allah, kehendak Allah, takdir Allah, seperti barang yang menunjukkan atasnya oleh firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya', sadaqallahul azim. Suratul An'am ayat 41. Artinya lebih kurang, dan membuka Allah akan barang yang mendoa mereka itu kepadanya jika menghendaki ia, jika Allah Ta'ala kehendaki. Maka ayat ini mengkaitkan bagi itlaq dua ayat yang dahulu, seperti yang tersebut di dalam Hasyiah Al-Baijuri. Kitab ni pun ambilan daripada Al-Baijuri. Baik, masuk pada bab seterusnya, berdoa tidak membelakangi qada Allah. Ayat senangnya, doa tidak menolak qada. Lagi senang, doa tidak mengubah takdir. Itu dah paling senang lah ayat tu. Doa tidak mengubah takdir. Hakikat tauhid. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka jika dikata orang, apa faedah, apa guna doa
serta bahawasanya qada Allah, takdir Allah tiada dapat ditolakkan dia. Buat apa kita doa kalau takdir Allah tak boleh berubah? Orang tanya Imam Ghazali. Maka ketahui olehmu, jawabnya, bahawasanya setengah daripada qada Allah, takdir Allah itu menolakkan balak dengan doa. Awak doa tu pun dah masuk dalam takdir. Bukanlah awak doa tu luar daripada takdir, tidak. Jangan kita ingat Allah Ta'ala takdirkan cerita awak tu sekian-sekian, A sampai Z, daripada lahir sampailah meninggal dunia. Rupanya awak tengah-tengah tu nak doa, nak usaha, nak ikhtiar. Jadi Allah Ta'ala terpaksa ubah takdir. Tidak. Awak doa, usaha, ikhtiar tu pun dah masuk dalam takdir. Itu semua ceritanya. Jangan terpengaruh dengan filem-filem ke drama ke apa. Ini kita mengubah takdir. Ataupun motivasi-motivasi, ya tak? Kita kena ubah takdir kita sendiri. Wah, ayat ni kan semangat. Supaya tidak malas. Tujuannya tu baik, supaya nak naikkan semangat, supaya tak malas bekerja, tak malas belajar. Jangan berserah pada takdir sahaja. Ya tak? Ayat-ayat motivasi lah biasa macam tu kan. Dalam dia nak menegakkan nak menaikkan semangat orang yang malas supaya menjadi rajin, rupa-rupanya telah menyebarkan fahaman yang berbahaya, iaitu seolah-olah kita boleh mengubah takdir. Habis nak motivasi macam mana Ustaz? Pandai-pandai lah awak cari lain. Tu sebab semua orang wajib belajar tauhid. Kalau kat Johor ni kena masuk suragama, dia tak wajib tapi digalakkan. Itulah. Tapi kalau nak cari kerja kerajaan kat Johor, biasanya diminta sijil suragama. Itu menyokong lah. Itu pun tak wajib juga, menyokong sahaja. Baik. Jadi maknanya kenapa? Tujuan dia supaya apa pun pekerjaan kita, profession kita, ahli motivasi ke, apa ke, motivator ke, tauhidnya betul. Jadi nak menaikkan semangat orang malas ni macam mana? Ceritalah. Kalau orang tu malas belajar, cerita kebaikan-kebaikan kalau rajin belajar. Ya tak? Kalau awak lepas SPM berhenti belajar, minta kerja kerajaan, gajinya 900. Contoh, pokok lah. Cek dekat SPA 8. Ya tak? SPA 8I, dia ada I belakang. Lepas tu kalau awak sambung belajar, ambil paling senang kalau lepas SPM diploma, tapi 3 tahun. Nak susah sikit, taklah susah sangat. Masuk tingkatan 6, 2 tahun, kurang sikit masa. Nak lagi cepat, matrikulasi setahun. Tapi matrikulasi kalau tak sambung ijazah, gajinya sama dengan SPM. Kalau STPM sama dengan diploma gajinya. Jadi lepas STPM atau lepas diploma awak tak nak sambung belajar ijazah, mohon kerajaan, ini kerja kerajaan lah ni, SPA 8 ceritanya. Gajinya 1,200 ke 1,300 gitulah, tak ingat. Pasal saya mohon yang gaji ijazah. Apa Ustaz? Berapa ramai minta. Saya cuma calon memohon, calon dapat tu tak. Jadi kalau sambung sampai ijazah, mohon kerajaan, kongkok 1,900, masuk allowance 500, jadi 2,400. Wah, ustaz ni nak promote. Tidak, ni contoh kalau nak naikkan semangat orang rajin belajar. Habis belajar ni untuk cek kerja je lah ustaz. Biasa macam tu. Awak ada belajar, ada amalkan pelajaran awak masa dalam kehidupan. Pergi kedai, pakcik saya nak beli beras, ukuran dia isi padunya sekian-sekian, saya tak nak lebih, tak nak kurang. Amboi, orang tu timbang. Jadi jumlahnya berapa pakcik? Okey, jumlah ni pakcik carikan purata dia, lepas tu cari min dia. Benda kau cakap ni, bagi aja duit RM20. Nyusahkan orang, kena marah lagi ada lah, tak? Jadi memang kat Malaysia ni lah, memang belajar memang untuk cek kerja je. Baik. Tu ijazah. Pasal apa? Saya merasa juga jadi guru sandaran tak terlatih.
Dapat sambung Ustaz? Tak dapat sambung. Tu yang kerja swasta. Wah, kerja swasta dengan ijazah gajinya berapa? Ni cerita swasta apa nama ni? Ce lah, ce kalau bosnya ce, kalau bosnya mim tak mungkin tak sampai juga. Sekolah ce, gaji cikgu sekolah ce yang swasta 4,000 hingga 5,000 sekolah sahaja. Tuition Sabtu Ahad, masa tu kerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad tuition ikut murid. Kalau banyak biasa bagi banyak lah, 2,000 hingga 3,000, tambahkan aja lah. Tapi kerjanya 24 jam, 8 jam dah tentu kat sekolah. Masuk kelas, meja cikgu ada, kerusi cikgu tak ada tak maaf. 2 jam lagi. Habis macam mana, penat dah, ngajar-ngajar pusing, tengok budaknya buat kerja ke tak. Itu kerjanya. 8 jam, kalau 8 jam ada kelas, 8 jam lebih. Itu kat sekolah. Balik rumah, tanda. Kalau ajar bahasa Melayu, saya ajar bahasa Melayu kemarin. Kalau karangan, satu kelas 40 orang, 3 kelas 120 orang. Dalam masa seminggu kena tanda semua sekali. Salah ejaan pun kena betulkan. Mampus. Kena kelas depan, okey lagi kelas depan. Kena kelas belakang, 10 ayat 10 salah. Itu kalau perkataan salah, ayatnya salah pun kena betulkan. Mampus. Kat rumah pun 8 jam kerja. Tapi sesuai lah dengan dia punya tu kan, dia punya gaji tu kan. Dia perah habislah tenaga. Baik, ada ceritanya. Apa ni tadi? Balik semula sini. Jadi doa, ikhtiar, usaha tu pun dah masuk dalam takdir. Kau kerja mula-mula tak dapat kerja kerajaan, kerja swasta, doa usaha dapat kerja swasta, kena buang pula. Itu masuk dalam takdir semua. Dah masuk dalam takdir. Doa dah masuk dalam takdir. Maka doa itu sebab kita kan ada pegang zahir syariat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah pegang hakikat tauhid dan zahir syariat. Dari segi zahir syariat, kita disuruh doa. Doa itu dapat pahala. Maka doa itu sebab bagi menolakkan bala, sebab musabab saja, dan mendapat rahmat. Jadi jangan putus doa. Seperti bahawasanya perisai apilan itu sebab bagi menolakkan senjata. Perisai, apa nama tu? Perisai lah kan? Seteru. Dan air itu sebab bagi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Maka demikianlah doa. Doa sebab bagi menolakkan bala, menurunkan rahmat. Dan tiada daripada syarat mengaku dengan qada itu bahawa tiada menanggung akan senjata, kerana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'khudhu aslihatahum. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan hendaklah mengambil mereka itu akan peliharaan mereka itu dan akan segala senjata mereka itu. Surah An-Nisa ayat 102. Tapi janganlah dek, kerana semua dah takdir, jangan pula nak berperang tak bawa senjata, tak bawa perisai, jangan. Ni kita berserah semata-mata kerana Allah, nak mencari keikhlasan, bertawakal 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pergi masjid, tak naik kereta, tak naik motor, tak, jalan kaki. Sampai tu sampai. Ustaz, kat mana Ustaz? Ni saya tengah jalan kaki on the way ni. Jam jalan kaki Ustaz. Bila sampai Ustaz? Kuliah subuh pun tak sampai lagi ni. Baik. Jadi bertawakul tu usaha dan juga apa nama ni, doa. Dua-dua kena buat. Kerana Allah Ta'ala mentakdirkan pekerjaan dan mentakdirkan sebabnya. Bukanlah bermakna kita bertawakal pada Allah Ta'ala, bertawakul sebenarnya. Bertawakul pada Allah Ta'ala tu pergi masjid, bawa kereta, kereta tak payah kunci. Bertawakul mata-mata 100% pada Allah SWT. Bukan itu caranya. Kunci dan bertawakul, itulah yang disuruh. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cukuplah kadar ni beberapa perkara. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh
فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.